والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadrat Allah. Pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan sambungan kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba Allah. Muka surat 103. Kita baca semula dia punya teks matan tu. Nasihat yang keempat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-kawakibu amanun li ahli sama' fa idza intatharat kana al-qada'u ala ahli sama' wa ahlu baiti amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati. Wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi wal jibalu amanun li ahli al-ard fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ard. Bermaksud bintang-bintang itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Apabila ia bertaburan, maka terjadilah qada' atas penduduk langit. Ahli baitku, ahli keluargaku, kata Nabi, adalah keamanan bagi umatku. Apabila ahli baitku telah tiada, maka itulah keputusan ataupun qada' Allah ke atas umat. Aku sendiri, kata Nabi, adalah keamanan bagi para sahabatku. Jika aku mati atau wafat, maka itulah ketetapan keputusan Allah ke atas para sahabatku. Dan akhir sekali, gunung ganang wal jibal adalah keamanan bagi penduduk bumi. Jika ia musnah, maka itulah keputusan Allah atas penduduk bumi. Baik, matan ni kita dah baca pada minggu lepas, saja kita ulang balik. Sekarang kita lihat, tuan-tuan para hadirin ayah ibu, huraian dia. Apabila bintang-bintang keamanan bagi penduduk langit bertaburan, maka terjadilah ketentuan Allah bagi penduduk langit, iaitu terbelah dan terlipat langit dan matinya para malaikat. Ini soalan minggu lepas kan, siapa duduk di langit tu? Kebiasaannya akan sebut malaikat. Matinya para malaikat. Jadi malaikat pun mati. Malaikat pun menerima binasa hancur. Apabila telah tiada ahli baitku, maka itulah keputusan Allah atas umat Islam, iaitu dapat berupa ataupun berlaku timbulnya bid'ah, kalahnya akal oleh hawa nafsu, timbulnya perbezaan dan kepercayaan akidah, kemenangan bangsa Rom dan sebagainya. Apabila aku sendiri telah mati atau wafat, maka itulah pula keputusan Allah atau ketetapan qada'. Qada' ni ketetapan Allah ke atas para sahabatku. Apa dia? Iaitu timbulnya fitnah, peperangan, kembalinya manusia menjadi murtad, pada zaman Sayyidina Abu Bakar kan. Dan orang-orang menjadi berbeza-beza keyakinan dan hatinya. Okey, baik, kita susun balik satu persatu. Pertama, Nabi sebut bintang-bintang yang ada di langit itu
adalah tanda keamanan bagi penduduk langit. Ya. Apabila tiba masanya, iaitu hancur, atau lebih tepat kita sebut dengan istilah kiamat, ya, berlakunya hari kiamat, maka akan hancur jugalah penduduk langit yang terdiri daripada para malaikat. Itu adalah qada', dia kata kana al-qada', benda yang pasti berlaku dan dia termasuk salah satu daripada ketetapan, ya, daripada Allah Azza wa Jalla. Manakala yang kedua, wa ahlu baiti amanun li ummati, ahli baitku. Bait tu maksudnya rumah, baitun kan. Baitun kalau banyak rumah disebut buyut. Itu jamak dia lah, dia punya plural dia. Kalau singular dia baitun. Orang sebut baitul mal, baitul mal, rumah harta, rumah simpanan harta. Baiti jannati, rumahku, syurgaku, itu kalimah. Jadi ahlu bait di sini ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi. Siapakah yang masuk dalam senarai ahli keluarga Nabi? Ini kita bincang sikitlah. Ya. Bila sebut ahlul bait, siapa mereka? Ada 3 pendapat, tuan-tuan. Ada 3 pendapat dalam menentukan siapakah ahlul bait, ahli keluarga Nabi. Ini cerita keluarga Nabi, ya. Pertama, mereka yang berketurunan ataupun mempunyai susur galur sampai kepada Hashim dan Muttalib. Kalau kita susun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya semua orang tahulah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Start daripada tu, Hashim tu ke bawah, itu semua adalah ahlul bait. Dan Hashim ni pula ada 4 beradik, termasuk dia lah. Ada nama Abdul Syam, ada bernama Naufal, dan satu lagi Muttalib. Ada ejaan ni Muttalib. Jadi Muttalib dengan Hashim ni, 2 ni, mereka ni ahlul bait. Abdul Syam dengan Naufal tak masuk. Tu Allah alam kenapa jadi macam tu. Maknanya keempat-empat ni adalah anak kepada Abdul Manaf. Atas lagi atuk dia seorang lagi. Kan Abdul Manaf kan. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf ni ada 4 orang anak lelaki. 2 je yang disebut oleh para ulama masuk dalam senarai ahlul bait. Jadi siapa yang susur galurnya melalui Hashim dan Muttalib, orang bagi Bani Hashim, Bani Muttalib kan, itu adalah ahlul bait. Jadi banyaklah dia punya cakupan dia tu. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, tuan-tuan para hadirin, mengatakan ahlul bait itu ialah kesemua isteri-isteri Nabi. Jadi anak keturunan mereka adalah ahlul bait. Jadi isteri Nabi berapa orang? 11. 11 tu lah. Khadijah, lepas tu Saudah, lepas tu Aisyah. Khadijah, Saudah, Aisyah, 3 tu Nabi kahwini di Mekah. Baki lagi semua di Madinah. Hafsah, anak Sayyidina Umar sendiri, Hafsahnya, sampailah akhir sekali Maimunah apa yang ke-11. Maimunah, Sofiyah, Juwairiyah. Okey.
Jadi isteri Nabi yang melahirkan anak ataupun zuriat-zuriat yang ada, itu semua adalah ahlul bait. Manakala pandangan ketiga, dan inilah yang selalu menjadi fokus utama bila sebut ahlul bait, iaitu Fatimah dan Sayyidina Ali. Maknanya anak bongsu Nabi, anak perempuan Fatimah Az-Zahra berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sebab ada hadis yang menceritakan bagaimana satu hari Nabi, orang panggil apa ya, kelubung selimut, macam selendang besar kan. Nabi, Ali, Fatimah. Nabi kata, inilah ahlul baitku. Jadi ulama ambil, ya, jadi anak cucu diorang Hasan Hussein itulah yang paling masyhur sampailah ke bawah. Ya. Fatimah dan Sayyidina Ali. Dan inilah yang selalu digunakan oleh puak-puak Syiah. Puak-puak Syiah yang kita kata melampau, yang sesat. Mereka menjajalah, mempergunakan, salahkah kami nak mencintai ahlul bait, dia berkata. Kan? Tak salah, kita pun cinta ahlul bait, tapi mereka sampai mengagung-agungkan Sayyidina Ali, sampai menghina sahabat-sahabat lain. Itu yang salah. Jadi Hasan Hussein lah yang masyhur. Walaupun tuan-tuan, Fatimah dan Sayyidina Ali, hasil perkahwinan mereka dapat 6 orang anak. 6 orang anak, tapi yang kita biasa dengar Hasan dan Hussein saja. Hasan abang lah, Hussein adik. Hasan abang. Dia lahir tahun 3 Hijrah di Madinah lah. 3 tahun Nabi di Madinah, baru lahir. Nabi dapat cucu Hasan. Lepas tu tahun depannya, Hussein. Hasan pula, kalau tengok, susu galuh dia, ada 12 orang anak. Tu semua ahlul bait lah tu. Hussein tak ramai macam Hasan. Hussein 6 orang anak. Ya. Maknanya cicit Nabi lah. Ya. Dan kita di Nusantara ni, kita lebih kenali dengan gelaran Said, kan? Said Sharifah. Kalau di belah Kelantan, termasuk juga Patani, ada ketikanya mereka mereka tak guna Said, dia guna Wan. Ya. Guna Wan, ada yang guna Nek. Ya. Ada setengah pandangan kata gini, kenapa tukar Said tu kepada Wan? Kenapa Said tu asal Said tukar kepada Nek? Sebab ketika mereka datang ke tanah Melayu, Nusantara, alam Nusantara ni, mereka lah antara orang-orang yang kuat berdakwah ni, ahli bait ni, menyampaikan dakwah. Jadi penjajah-penjajah yang ada ketika itu, terutama di sebelah Patani, Thailand, memang memburu cari tangkap bunuh. Sebab tak nak Islam tu tersebar. Jadi atas strategi, mereka tak guna Said. Ada setengah kajian mengatakan sedemikian, wallahu a'lam. Ya, tak guna Said, tukar kepada Wan. Tukar kepada Nik. Tapi orang tahulah ini adalah keturunan Said. Ya, untuk mengaburi pihak-pihak musuh ketika itu yang sangat menekan dakwah-dakwah yang dibawa. Ya, hatta kalau kita tengok pandangan Profesor Naqid Al-Attas pun mengatakan kedatangan Islam di tanah Melayu sendiri adalah daripada Hadramaut, Yaman. Yang mana Hadramaut ni boleh dikatakan 90% adalah Husaini. Kalau Hasan, Hasani, Husain, Husaini. Makna keturunan Nabi lah. Hadramaut. Ya. Kalau jalur Hasan, dia banyak di sebelah Maghribi, Libya, Andalusia, itu Hasan. Kita ni di Malaysia, di Nusantara dikatakan banyaknya Husain lah. Jalur Husain. Ya. Dan macam saya sebut tadi, Profesor Naqid Al-Attas mengatakan Islam datang ke tanah Melayu ni melalui pendakwah-pendakwah Hadramaut daripada keturunan-keturunan Nabi SAW. Dia bagi hujah apa? Hujah sebab kalau tengok akidah kita Malaysia lah, Asy'ariyah sama macam Hadramaut. Fiqh kita Syafi'i.
Sama macam Yaman, Hadramaut, Tarim. Kan? Habaib, orang panggil Habaib. Habib pun dia juga. Habib, Said, semua dah tu. Habib kan. Tasawuf pun sama. Kalau kata Islam datang ke tanah Melayu ni belah India, ada juga teori mengatakan India yang bawa pedagang-pedagang India kan. India dia punya akidah apa? Maturidi. Untuk akidah, Maturidi. Masih ahli sunnah wal jamaah. Kan? Maturidi dengan Asy'ariyah kan. Tapi kita Asy'ariyah. Fiqh pun tak jadi Hambali kan. Kita fiqh Syafi'i. Jadi itu antara hujah kuat kata Profesor Naqid ni, bahawa Islam datang daripada Yaman, Hadramaut. Kalau Islam datang daripada India, dah tentu biasanya akidah kita pun Maturidi. Walaupun Maturidi itu masih ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah pun. Kan? Fiqh kita dah tentu biasanya jadi Hambali lah. Ya. Baik. Maka timbul antara soalan-soalan yang kerap kali ditanya, adakah kita ni perlu memuliakan keturunan Said? Kalau mereka tu sendiri orang kata hidup maksiat, buat maksiat, kan? Hidup tak ikut syariat, macam mana? Maka dari satu sudut kita kata keturunan Nabi tetap perlu dimuliakan. Dimuliakan macamlah kita hubungan anak dengan ayah. Macam mana kita muliakan ayah kita, walaupun kadang-kadang ayah kita katalah, minta maaf sebut, tak sembahyang, ambil nombor ekor, merapu misalnya. Tapi kita sebagai anak tetap perlu menghormati, memuliakan dia sebagai ayah. Soal dia maksiat itu dia dengan Allah. Begitu pegangan para ulama, sikap kita terhadap Ahlul Bait. Jangan sampai kita mencerca berlebih-lebihan, sebab dia masih ada darah pertalian yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekadar muliakan macam tadilah, macam ayah dengan anak. Anak hormat ayah, itu je. Kalau dia maksiat ke apa, itu dia dengan Allah lah. Dan memang Nabi pun tak beri jaminan, bukan kata semua ahli keluarga aku masuk syurga. Hatta Nabi sendiri beritahu kepada Fatimah, kamu kena jadi wanita yang solehah, bertakwa, sebab aku pun tak boleh tolong kamu di akhirat nanti. Kalau kamu, ya, orang kata apa, menyimpang daripada akidah yang sebenar. Macam mana Nabi tak boleh tolong Abu Talib, ya, untuk masuk ke dalam syurga. Dia begitu. Ya. Kita berselawat. Memang bila dalam selawat tu package lah. Allahumma salli ala, isu Sayyidina tak Sayyidina tu tak apalah. Seeloknya kita sebutlah Sayyidina tu. Kan? Sayyidina, Said situ untuk Nabi. Kan? Said tu macam kita kata tuan lah, gelaran kan. Macam kita panggil seseorang tu gelarannya Datuk, takkan kita nak panggil nama je. Dia Tan Sri, takkan kita nak panggil nama je. Begitu juga Nabi. Seeloknya kita sebut Sayyidina. Itu yang paling beradab lah. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala Ali tu. Ali tu keluarga. Jadi masuklah semua ni. Masuklah Fatimah, Ali, Hasan, Husin. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalau kata pegang pandangan pertama tadi, semua keturunan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib tu semua. Ali tu, keluarga tu masuk. Ya. Dan dalam selawat juga kita tambah lagi yang terbaiknya, wa ashabihi, sahabat-sahabat Nabi. Sebab sahabat-sahabat ni adalah tunjang utama dalam menyokong, mendokong perjuangan Nabi. Jadi tak patut sangat kalau kita tak ingat kat mereka lah. Itu maksudnya kan. Nabi dengan keluarga dah satulah. Lepas tu sambung wa ashabihi. Nak cantik lagi, selawat tu banyak sikit. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kepada mereka-mereka yang menyambung perjuangan Nabi ni pun kita doa juga kebaikan. Yang walaupun bukan para sahabat, walaupun bukan Ahlul Bait, kan generasi-generasi selepasnya tabi'in wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan tu kita. Dan mereka-mereka yang menyambung perjuangan Nabi. Sampailah kita hari ni tok-tok guru kita. Itu tanda kita ingat jasa. Kan?
Macam mana kita ingat mak ayah kita, jasa mereka membesarkan kita kan. Kita tak akan lupa. Ini jasa tok-tok guru pejuang-pejuang Islam ni, mereka memberi nikmat pada kita, nikmat iman Islam lah. Itu jasa paling besar. Jadi dalam selawat tu dah package lah bila kita sebut wa alihi tu, keluarga Nabi semua. Tak kira lah pandangan mana tadi tu kan. Yang tiga-tiga sekali pun tak apa. Tiga-tiga tu kita kata betul belaka lah. Kan? Cuma dia ada lebih khusus. Macam Ali Fatimah tu lebih spesifik lagi. Kan? Samalah isu kita doa hari Jumaat kat raja kan. Ya Allah, berilah sepenuh taufik dan hidayah kepada raja kami Sultan, yang di Pertuan Agong lah apa semua, Duli yang Maha Mulia. Ada orang marah. Tak boleh berdoa. Sebab raja pun merapu-rapu hidup katanya kan. Kerabat raja pun menghabiskan duit je katanya. Ada orang bila kita doa tu dia tak angkat. Kan? Mula dia amin sampai tang raja dia letak. Ada. Ada macam ni betul buat macam ni. Ada saya pernah kena tegur, ustaz tak boleh doa raja ni. Dia kata makruh hukum mendoakan raja yang tak betul-betul adil. Oh, itu pandangan dia agak keras lah kan. Kita kata doa je lah. Kan? Tambah-tambah kalau imam kerajaan masa saya pengalaman jadi imam kerajaan dulu lah, imam dengan jaib kan. Boleh jadi isu besar tu kalau tak baca doa. Silap hari bulan kena tukar. Boleh kena tukar sebab tak baca doa raja. Saya dulu pun jenis degil juga masa tu. Tengah darah muda kan. Jadi Ustaz Kamil Izzat kata baca je lah doa tu. Tak berbaloi kamu kena tukar sebab raja tu je. Kalau tukar kena isu lain tak bagus juga kata. Kena tukar sebab tak baca doa raja. Jadi raja tu macam mana perangai dia, itu dia dengan Allah. Tapi tak salah kita sebagai rakyat mendoakan dia. Mudah-mudahan dapat hidayah. Macam tadilah macam kita dengan ayah. Hormat tu memuliakan dari sudut itu saja. Kita bukan hormat sebab dia maksiat tu. Jangan yang tu pula. Kita bukan hormat sebab dia kaya raya, keretanya mewah dan sebagai itu dah rezeki dia, habuan dia kat dunia, dia raja. Dia dengan Allah akhirat cerita lain lah. Okey, baik. Lepas tu daripada side-side tu macam-macam pula lah. Ada apa? Al-Adrus kan. Tu pecah lagi lah keluarga-keluarga dia. As-Sagaf kan. Apa lagi kita biasa dengar? Banyak lah. Itu semua pecahan-pecahan. Saya pergi Sarawak bulanan sebelum Covid dulu. Di belah Sebuyau tu memang banyak wan. Jadi bila wan tu kita tahulah depa side. Dia macam pakai di Kelantan Patani juga. Sebab masa tu tekanan penjajah. Mereka terpaksa tukar site. Ya? Itu lain. Buang tok tu tak apa, wan je. Okey. Jadi memang ada hadis yang memerintahkan kita supaya ajarlah anak-anakmu mencintai aku dan mencintai ahli keluargaku. Okey, kita tengok satu lagi perenggan tu. 4 perkara tersebut, 4 perkara yang kita baca di atas tadi hadis tu, telah berlaku, maksudnya ada yang dah berlaku, ada yang dikata akan terjadi. 4 perkara tersebut telah berlaku dan akan terjadi. Jadi secara mudahnya 2 dah berlaku, 2 lagi akan berlaku. Itu je lah kan. Yang belum berlaku, kiamat lah. Bila kiamat, itu disebut satu langit, satu lagi gunung ganang. Maknanya langit hancur, bumi pun hancur. Jibal tu mewakili bumi lah. Wal jibal tu. Langit tu langit lah. Bintang-bintang pun semua tu kan. Adapun fitnah tadi ni, ya, fitnah selepas Nabi wafat, semua dah berlaku. Nabi pun dah wafat. Dah 1400 tahun lebih dah pun. Ahlul Bait pun, ya, dah makin berkurang. Apatah lagi
Ada gerakan-gerakan yang kita kata agak melampau lah, menyerang kumpulan-kumpulan Habib ni, Habaib ni, dengan macam-macam tomahan. Kuburiyun lah, apa macam-macam. Kalau tengok dekat media sosial sampai tak lalu baca. Empat perkara tersebut ada yang sudah berlaku dan ada yang tunggu masa lah. Apabila bintang-bintang di langit dan gunung ganang ditarik semula oleh Allah, maka akan berlakulah kehancuran dunia ini dan kiamat pun terjadi. Ini kita sebut tadi, kiamat lah. Yaumul qiyamah. Qiyamah tu kalau kita terjemah bahasa Melayu, daripada kalimah qiyam kan. Qiyam. Qiyam maknanya berdiri lah. Qiyamul lail, qiyamah. Dia cuma tambah tamar butah aja. Kan? Qiyamah, qiyam. Jadi hari berdiri. Hari kiamat itu adalah hari berdiri. Apa maksud berdiri? Maksudnya bila dunia dah hancur, kita akan dibawa ke satu alam yang baru, hari akhirat. Semua kita akan berdiri nanti kat sana. Dan paling menakutkan berdiri di hadapan Allah untuk disoal siasat, kan? Seorang demi seorang akan berdiri untuk qiyamah. Dan hari kiamat ni antara hari yang sangat banyak namanya. Kalau kita baca Quran, banyaklah. Waqi'ah pun dia kan, surah Waqi'ah. Al-Qari'ah pun dia, Al-Insyiqaq, Al-Infitar yang kita baca tu. Itu semua menggambarkan Yaumul Qiyamah. Berbelas-belas, mungkin berpuluh-puluh. Dalam kitab Bahrul Mazi dia syarah tu je. Nama-nama hari kiamat. Kan? Bahrul Mazi, Imam Tirmizi tu. Dia bahas bab tu je. Nama-nama kiamat ada berapa. Dan kenapa dinamakan sebegitu. Yaumul Hasy, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Lepas tu yang kita baca hari-hari wajib baca Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Itu